اللهم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا الأستاذنا وللخصوصا إلى المؤلف الشيخ عبد الصامد البلمباني ولخصوصا إلى الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وللخصوص إلى شيوخنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di dalam pengajian kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Balimbani. Mudah-mudahan dengan mutiara dan titipan ilmu yang diwarisi ataupun ditinggalkan kepada kita ini menjadi manfaat dan dapat kita mengambil pengajaran daripadanya. Maka kita sambung lagi pada bab yang ketiga, pada menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Dan hari ini kita sambung pada yang ketiga. Betul tak? Betul. Betul ya, yang ketiga. Baik. Yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid dharainil amin. Jadi sebenarnya kita ini sedang membicarakan tentang pada menyatakan menjauhi segala maksiat zahir, anggota zahir. Dan pada siri yang lalu telah kita tangguhkan pada menjaga lidah. Dan menjaga lidah itu sampai kita kepada yang ketiga. Jadi dia kata apa? Maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada 8 perkara. Perkara yang pertama dan kedua telah kita bincangkan. Maka pada malam ini kita membincangkan perkara yang ketiga. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala,
Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang kerana firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Maksudnya, janganlah mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seseorang daripada kamu bahawa memakan daging saudaranya yang mati, maka benci kamu akan dia. Suratul Hujurat. Dan hasil daripada makna ayat ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala merupakan akan mengumpat itu seperti memakan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya. Jadi ini merupakan ayat tegahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dapat menjadi teguran dan dapat menjadi pegangan bagi umat Islam agar tidak melakukan suatu perkara yang dinamakan sebagai mengumpat, al-ghadab. Masyaallah tabarakallah taala. Mengumpat itu tadi adalah suatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala anhu kerana ia adalah suatu perkara yang keji. Allah taala nisbahkan mengumpat ni seperti seseorang itu memakan daging saudaranya, iaitu apakah kamu sanggup untuk memakan daging daripada saudaramu sendiri? Maka sesungguhnya Allah taala akan kata dengan sah ataupun dengan jelas, Allah mengatakan fakarihtumuh, maka nescaya kamu akan benci dengan perbuatan tersebut. Kita dok sayang keluarga kita, sayang adik-beradik kita, tak sanggup kita nak melukakannya, apatah lagi nak kita makan dagingnya. Perumpamaan orang yang mengumpat ini seakan-akan, kata guru mulia kita, mereka ini adalah orang yang tidak berperi kemanusiaan hingga mampu dia makan daripada daging saudaranya itu tadi. Perbuatan mengumpat itu tadi bukan sahaja boleh mendatangkan fitnah kepada orang yang pihak ketiga yang mendengar cerita kita, bahkan ia juga boleh menjadi tekanan ataupun menjadi suatu musibah bagi orang yang diumpat. Itu sebab makna daripada ayat ni, hasilnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa sesungguhnya orang yang mengumpat, orang yang mengata tentang perihal kelakuan orang ini adalah seperti mereka itu tadi makan daging saudaranya. Ini bersandar juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyyaka wal ghibah fa innaha ashaddu minaz zina. Fa innar rajulun qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Rawahu Ibn Abi Dunya. Maksudnya, takutilah olehmu akan mengumpat itu, maka bahawasanya mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada berzina. Maka kerana bahawasanya seorang laki-laki terkadang berbuat zina, maka bertaubat dia, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan orang yang mengumpat itu tiada mengampuni Allah baginya, melainkan mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu. Jadi hadis ni juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Mandeli menyebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitu tentang dosa mengumpat. Nabi mengatakan iyyaka wal ghibah, takutilah oleh kamu itu akan ghibah atau umpatan atau mengeji orang. Sesungguhnya orang yang mengumpat dan orang yang mengeji ini tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sandaran daripada firman Allah mengatakan ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim wailul likulli humazatil lumazah. Maka celakalah bagi orang yang mengumpat dan mengeji. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, Allah memulakan dengan kalimat wail, sedang ada ulama lain mengatakan wail itu maknanya celaka. Namun Ibnu Abbas mengatakan wail itu ialah satu daerah ataupun satu lembah yang berada di dalam neraka. Neraka ni luas, ada satu lembah atau ada satu daerah, nama daerah tu, nama kawasan itu ialah Wail. Dan Wail ini adalah salah satu daripada pusat tenaganya neraka, dan ia merupakan tempat yang paling panas dalam neraka.
Jadi siapakah yang menduduki tempat yang bernama Wail ini? Iaitulah para pengumpat dan pengeji. Kedua mereka ini tadi dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka, walhal bukan neraka saja, tetapi tempat yang paling panas dalam neraka namanya Wail. Maka bukan sekadar mengatakan dahsyatnya tempat dia itu di akhirat, tetapi di dunia Allah mengatakan dari lisan Nabi SAW, iyyaka wal ghibah, sesungguhnya takutilah oleh kamu akan perbuatan mengumpat itu. Kerana apa? Fa innaha, sesungguhnya mengumpat itu asyaddu minaz zina, lebih teruk daripada berzina. Lebih teruk apa ni? Dia punya bebanan, lebih teruk dia punya apa? Dia punya tanggungan dosa yang akan ditanggung itu tadi lebih teruk daripada berzina. Bukan makna kata ustaz, kalau begitu berzinalah kita, kerana zina tu lebih teruk daripada mengumpat. Kalau orang boleh mengumpat, maka apa salah kita berzina? Tak, bukan makna perbandingan perbuatan tadi, tetapi tanggungjawabnya ataupun bebanan dosa yang akan ditanggung daripada perbuatan mengumpat itu tadi lebih besar tanggungannya daripada berzina. Kenapa? Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama balu, kenapa boleh jadi macam tu? Ya Rasulullah, macam mana pula jadi macam tu? Kata Nabi SAW, fa inna rajula, maka sesungguhnya ada seorang laki-laki qad yazni, dia itu telah berzina. Dia telah mendatangi seorang perempuan dan dia berzina. Wa yatubu, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina atas kekhilafan dia, atas kejahilan dia, kemudian datang kesedaran dalam hatinya dan dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun pada Allah, ya Allah ampunkanlah saya atas kekhilafan saya, atas ketelanjuran saya, atas kelakuan jelek saya. Apa yang Allah lakukan? Fayatubullahu alaih, maka Allah terima taubatnya si penzina tadi. Kerana apa? Kerana dosanya itu tadi kepada Allah atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sahibal ghibah, akan tetapi lain pula pada kelompok-kelompok pengumpat. Orang-orang yang mengata, orang yang mengeji, itu sebab dia kata wa inna sahibal ghibah. Sahibal ghibah ni geng-geng ataupun kelompok-kelompok atau tuan-tuan yang gemar mengumpat. Sahib ni mana tuan? InsyaAllah sahib al-ghibah, makna orang yang gemar kepada mengumpat apabila dia datang satu tempoh kesedaran. Dia dulu masa muda mungkin suka mengumpat, kemudian bila dia datang dalam majlis ilmu, dengan berkah majlis ilmu, kesedaran datang. Bila dia datang, kemudian dia minta ampun kepada Allah atas dosa mengumpatnya dulu. Ya Allah, aku minta ampun, ya Allah, dulu aku ni kaki mengumpat, dulu ni aku kaki mengeji, dulu aku ni kaki yang suka menceritakan keaiban orang, kejelekan dan kekurangan orang. Maka apa kata Nabi SAW? La yughfaru lahu, sekali-kali tak diampun di Allah Ta'ala dia tu. Allah tak ampunkan dosa dia sampai bila? Hatta yaghfira lahu sahibuha, sehingga tuan itu tadi, iaitu orang yang diumpat, mengampuninya dahulu. Jadi Allah akan mengampunkan seseorang pengumpat itu kalau orang yang diumpatnya mengampunkan dia. Orang tu memaafkan dia, baru Allah Ta'ala ampunkan. Kalaulah orang yang diumpat itu tadi adalah daripada kalangan orang yang telah mati, siapa pula yang nak mengampunkan dia? Siapa pula yang nak memarahkan dia, nak memaafkan dia? Waris tak berhak ketika itu. Kerana hati yang sakit, fitnah yang menanggung adalah si fulan, dan si fulan tak ada. Itu sebab kepayahan, kesusahan orang yang mengumpat ini lebih besar dan dahsyatnya daripada berzina. Berzinalah, katalah dia berzina berkali sekalipun dan dia minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Ya Masya Allah, Allah ampunkan. Kerana itu ketelanjuran dia dengan Allah. Tapi bila mengumpat, dia ini melakukan ketelanjuran bukan atas dosa terhadap Allah, tetapi ada pihak yang ketiga yang menjadi bahan bualan dia. Surah Allah Ta'ala. Ini zaman bukan macam zaman Nabi SAW. Zaman Nabi itu sahabat-sahabat hatinya qalbun salim, sejahtera hati dia. Kan pernah saya kisahkan dahulu tentang seorang laki-laki yang bernama Abu Damdam, insyaAllah. Bukankah Abu Damdam itu tadi seorang yang mana sahabat Nabi ketika mendengar orang buat infak, orang buat jariah, dia nak ikut. Orang buat sedekah, dia nak ikut. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Maka ketika dan saat itu, apa yang berlaku? Satu hari dia keluar daripada rumah dengan azam, sesungguhnya saya ini ingin berinfak kepada orang, InsyaAllah. Ketika dia keluar, dia sedar yang dia tu tak punya duit pun. Aku tak ada duit, aku nak infak apa?
Tak apa, aku bagi orang makan lah, kata Masya Allah. Dan ketika itu dia sendiri terlupa yang dia pun belum makan. Aku pun tak makan, aku nak bagi orang makan macam mana? Masya Allah, tak ada benda nak makan. Maka saat itu terlintas di akal fikirannya, lalu dia mengatakan, ada benda yang aku nak sedekahkan. Apa dia? Ya Allah, kata, ya Allah, hari ini siapa yang menceritakan tentang keburukan saya, kejelekan saya, kekurangan saya jadikan itu sedekah kepada dia. InsyaAllah saya sedekahkan cerita kepada dia. Sebab ada orang mungkin ada harta tetapi dia tak ada bahan nak cerita, jadi cerita saya itu jadi sedekah pada dia. Ya Allah, ketika itu sahabat-sahabat sedang berkumpul dengan Nabi SAW. Esok harinya berkumpul, Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabat lalu mengatakan, ya ma'syaras sahabah, hai sekalian sahabat, siapakah yang semalamnya dia bersedekah dengan maruahnya? Hai sahabat, siapakah yang semalam dia bersedekah dengan maruahnya? Sahabat semua bingung, siapa yang bersedekah dengan maruah? InsyaAllah. Maka bangunlah Abu Damdam, ana ya Rasulullah, semalam saya ingin bersedekah dengan duit, saya tak punya duit. Saya ingin bersedekah dengan makanan, saya sendiri pun tak makan ketika itu. Jadi saya mengatakan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau hari ini ada orang yang mengumpat saya, orang yang mencerita kekurangan saya, kejelekan saya, kekurangan daripada diri saya, maka saya jadikan itu sedekah bagi dia, insya-Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Damdam, yaqbalullah sadaqatan. Ya Abu Damdam, Allah terima sedekah engkau tu. InsyaAllah. Itu zaman sahabat. Orang nak ngumpat jadi sedekah, umpat tu jadi sedekah pula. Tuan punya badan, tak, aku sedekah. Tapi zaman sekarang ni, bolehkah kita menjamin orang menghalalkan ceritanya untuk diceritakan kepada orang lain? Kita duk seronok cerita pasal fulan bin fulan, orang ni begini. Walaupun cerita itu cerita baik, akan tetapi adakah mendapat keredaan daripada tuan badan untuk diceritakan kepada orang lain? Itu sebab benda ni adalah benda yang paling berat. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata? Ya Abu Bakar, peliharalah dan jagalah ini. Sesungguhnya ramai daripada kalangan umatku masuk ke dalam neraka disebabkan ini. Apa tu ini? Iaitu Rasulullah menunjukkan lidah. Banyak umatku masuk neraka kerana lidahnya, bukan kerana tubuh semata-mata, tetapi lebih tajam itu lidah untuk menyengati dan melukai akan setiap-tiap manusia yang lainnya. Itu Masya Allah. Sedangkan lidah itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai apa? Yanfa'un nas, untuk memberi manfaat kepada manusia, mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk membicarakan ilmu, membaca kalam Allah, memuji Allah dengan kebaikan-kebaikannya, dan juga memuji nikmat Allah. Itu yang Allah suruh. Allah kata, fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fa'ammal yatima fala taqhar, terhadap anak yatim janganlah kamu buat tak tahu, bagi, ambil berat tentang anak yatim. Wa amma sa'ila fala tanhar, kepada orang yang meminta janganlah kamu kecewakan dia, berilah sekadar yang mampu. Kerana apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka adapun nikmat-nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sebut-sebutkan. Fahaddis, sebut-sebutkan. Itu nikmat Allah Subhanahu taala. Jadi ada orang kata, kau cerita rumah besar kat tanah banyak ni, riak ke? Tak. Kerana firman Allah kata suruh cerita tentang nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi. Alhamdulillah, Allah bagi umur panjang, berkat, dapat anak dah 10 orang, cucu dah 14 dah, kata dia, Masya Allah. Maka kita itu, dia menyebut bukan kerana riak, tapi menyebut kerana memuji Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tu kegunaan sebenar lidah. Allah Ta'ala anhum. Jadi itu sebab dia kata apa? La yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuha. Sesungguhnya tidak diampunkan baginya itu tadi, melainkan mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu. Ini kata guru kami bila bahas benda ni. Dan saya ulang sekali lagi, pernah saya kabarkan. Katalah malam ni saya mengumpat seseorang di hadapan ayahanda ibunda rahmatullah ta'ala sekalian. Kata dalam ni ada lebih kurang dalam 60-70 orang, masya-Allah ta'ala anhum. Saya pun cerita, tuan-tuan orang ni begini jelek orang, cerita, masya-Allah. Maka pada saat dan ketika itu, apa yang saya cerita itu sebenarnya adalah fitnah, tak betul pun cerita saya tu. Dan yang mendengar tu ta'assub dengan kata-kata saya. Itu sebab manusia ni ada yang Allah pilih kelebihan bagi dia, mungkin kederat dia tak kuat, tetapi kuat dia pada lidahnya.
Saat dia berkata-kata menjadi tumpuan bagi sekalian manusia. Ada juga orang cendekiawan, lepasan PhD dan sebagainya, tapi bila dia bercakap orang tak dapat bagi tumpuan. Orang rasa lepu dengar apa dia nak cakap ni. Kerana bukan kelebihan yang Allah kurniakan pada dia dengan bercakap. Allah Ta'ala. Kalau kita tengok kerajaan India dulu, insya-Allah, Mahatma Gandhi, dia bercakap pada orang-orang India, jangan makan, kita mogok lapar. Tapi orang boleh dengar Mahatma Gandhi cakap. Kenapa? Kerana lidahnya itu tadi diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan. Orang pun baiklah. Kalaulah kita yang ada di situ dan tak heran, buat apa kami nak lapar? Perut kami suka hati kami lah. Awak nak lapar, laparlah seorang-seorang. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala pilih, lisannya itu tadi menjadi dengar dia orang. Cerita, saya dah ngumpat satu orang fulan ni, kemudian suatu hari takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, katalah orang tu kontraktor, patutnya membina jalan depan ni, kos je 50,000, kata Masya Allah, tetapi dia letak 150,000. Saya kata, tuan-tuan, patut buat 50,000, dia ambil 150,000, 100 lagi tu masuk poket dia, tuan-tuan. Saya cakap begitu. Masya Allah, takdir Allah, saya mengajar di satu masjid dan kontraktor tu ada di situ. Kita kenal. Lepas itu sembang, kita pun kata, ini bukan tuan kontraktor yang buat jalan tu? Ya, Masya Allah. Tuan kontraktor apa? Faham mahal sangat, 150,000, kata Masya Allah. Kata dia pun, bukan Ustaz, mahalnya tu sekarang bahan dia tu begini. Saya untung pun tak sampai 3% daripada harga. Contohlah ni, contoh, Masya Allah, tak sampai 3% daripada harga, kata dia, Masya Allah. Rupanya saya telah fitnah dia. Saya pun cerita, Tuan Haji minta maaf lah, saya hari tu bercakap di masjid mengatakan Tuan Haji begini. Tuan Haji tu kata, tak apa Ustaz, ramai juga cakap macam tu, saya maafkan lah, kata. Katanya dia maafkan. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Kata guru kami, belum sah itu punya kemaafan selama mana belum menghimpun kamu akan orang-orang yang mendengar tadi. Waktu saya bercakap tu ada 70 orang, kena kumpul balik 70 orang tu, bawa orang tadi. Tuan-tuan, ini dia kontraktor, saya dah dengar penjelasan kontraktor kata 150,000 tu memang harga dia, tuan-tuan. Minta maaf, saya tersilap cakap hari tu khilaf. Mohon maaf kepada dia di hadapan orang yang mendengar fitnah kita tadi tu, yang kita umpatkan dia tadi. Mana mampu saya nak buat macam tu. Kalau tak mampu untuk lakukan demikian rupa, tarak tahu, tinggalkanlah umpatan tadi. Baik, tak payah buat. Dia menyusahkan kita, dia akan memenatkan kita untuk mendapatkan kemaafan orang lain pula. Masya-Allah, tabarakallah. Itu sebab jangan terlalu galak ataupun jangan seronok kita menceritakan perihal orang semata-mata. Masya-Allah. Banyak lagi urusan yang kita perlu uruskan dengan lisan kita ini. Dan Nabi SAW bersabda lagi, marartu lailatan usriya bi ala qaumi yakhmisuna wujuhahum bi adhafirihim faqultu ya Jibrilu ma haula'i faqala haula'i alladhi yaghtabuna an-nasu wa yaqa'una fi a'radihim, rawahu Abu Dawud Al-Iraqi. Maksudnya, telah melalui aku pada malam Isra' di atas beberapa kaum yang menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka. Maka aku berkata, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Maka katanya, mereka itulah orang yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan, yakni menyebut mereka itu akan kemaluan, yakni keaiban orang. Masya-Allah. Jadi cerita malam Isra', Lailatul Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW kata, marartu lailah, telah melalui aku pada suatu malam di malam Isra' itu tadi, bahawa sesungguhnya aku melalui ala qaumi, di atas satu kelompok manusia, atas satu jenis satu kabilah atau satu kumpulan manusia yang mereka itu mempunyai kuku yang tajam, makna kuku mereka itu panjang. Lalu pada saat ketika itu, yakhmisuna wujuhahum, mereka mencakar-cakar mencari muka mereka itu tadi, menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka, bi'adhafirihim, dengan kuku mereka yang panjang itu tadi, mereka garu akan muka-muka mereka tadi. Garu di sini bukan kata garu, kita tak sebut garu sebab kalimat dia apa? Kalimat yakhmisuhuna, iaitu menekan dan calarkan akan muka mereka. Tu orang Melayu kata apa? Menconteng arang. Kalau kita bahasa Melayu, menconteng arang. Mereka pula menconteng kuku mereka di muka mereka sendiri. Cari muka mereka tu sendiri, hingga ini mendatangkan
pertanyaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, faqultu, Nabi kata dengan penemannya ketika itu, iaitu Jibril alaihi salatu wasalam, ya Jibrilu, wahai Jibril, man haula'i, siapakah mereka ni wahai Jibril? Siapa mereka ni? Teruk sangat sampai cakar muka hingga kemerah-merahan dan luka daripada kulit-kulit wajah mereka itu. Jawab dia Jibril, faqala Jibrilu, maka jawab dia Jibril, haula'i alladhi yaghtabun, ya Rasulullah, mereka inilah yang lil istifham, yang alladhi yaghtabuna, yang mana mereka ini di atas dunia itu gemar mengumpat cerita tentang orang. Kemudian ketika itu apa lagi? Wayaqa'una, kemudian mereka itu menjatuhkan. Menjatuhkan ni apa? Iaitu merendah-rendahkan atau cuba menjatuhkan seseorang. Ini kan berlaku kalau seorang itu naik jawatan, disogoknya orang atas supaya jatuhkan orang tu, supaya jatuhkan orang ni. Masya-Allah. Lalu macam mana nak jatuhkan orang? Ceritakan kebaikan dia ke? Tak. Kita mesti akan ceritakan kekurangan dia, kita akan ceritakan kecacatan dia, kita akan ceritakan keaiban dia, attitude dia yang tak baik. Maka kita akan ceritakan. Itu serupa juga dengan orang yang mengumpat. Dia akan ceritakan tentang keburukan orang, dia akan ceritakan tentang kejelekan dan kekurangan orang. Kata Nabi SAW, wayaqa'una, dan dia cuba menjatuhkan orang fi a'radihim, dan mereka itu membuka kemaluan ataupun buka aib-aib. Satu perkara yang memalukan akan diri fulan tadi. Masya Allah. Jangan diceritakan. Itu sebab dalam menyimpan aib ini tadi ada satu orang ulama yang begitu alim. Masya Allah ta'ala. Ini hebatnya. Beliau ini ketika mengajar muslimat, ini cerita dalam muslimat, orang perempuan ada di situ, dia mengajar. Tatkala itu tadi, ini perempuan sudah tua. Masya Allah. Minta maaf, ini perempuan mengaji dengan syekh yang tua ni tadi. Ketika itu dia terkentut di tepi syekh. Orang perempuan, kalau lelaki tak ada masalah, lelaki dah tak apa, kentut angin, kata dia, Masya Allah. Bagi orang perempuan, malu sungguh aku kentut sebelah syekh ni, sebelah syekh terkentut. Tapi ketika itu apa yang dibuat oleh syekh? Syekh buat-buat tak dengar. Masya Allah. Ketika itu perempuan sangatlah malu. Baru pertama kali datang kuliah, terkentut pula sebelah syekh. Masya Allah. Dan ketika itu syekh tadi pura-pura tak dengar. Apakah pengorbanan syekh ini tadi? Iaitu syekh tadi berpura-pura menjadi pekak sehingga akhir hayat dia, supaya melega ke hati perempuan tadi. Nasib baik syekh itu pekak rupanya. Padahal syekh itu mendengar. Syekh itu dengar. Maka ketika itu sampailah saat itu perempuan meninggal dunia, baru syekh tadi mendengar kembali, beransur-ansur. Tak nampak sangatlah yang dia tu dengar. Dia rasa dia buat ansur, dia mula mendengar kerana nak tutup aib seorang wanita tua yang mengaji dengan dia. Masya Allah. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi tak buka aib orang. Ketika mana sedang Nabi berpidato, Nabi sedang berkata-kata, sahabat beri tumpuan. Bila sahabat ramai beri tumpuan, ada satu orang sahabat Nabi SAW, ia melepaskan bom. Bom apa? Kentut lah. Dia melepaskan kentut tetapi tidak berbunyi. Tahu-tahu angin je. Maka tercium dalam satu masjid Nabawi itu tadi bau kentut busuk. Masya Allah tabarakallah ta'ala. Maka minta maaf, saya cerita biar jelas. Kentutnya busuk. Ketika itu marah sahabat-sahabat Nabi ni. Siapa yang kentut ni? Siapa yang kentut ni? Tak ada seorang pun mengaku. Masya Allah. Umar sampai marah keluar pedang. Siapa yang kentut ni? Kalau aku dapat, aku ketuk kepala dia dengan pedang. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Masya Allah. Tak ada siapa berani mengaku. Umar ni akalnya cerdik. Dia ni dipanggil sebagai orang yang boleh membezakan hak dan yang batil. Tu Masya Allah tabarakallah. Al-Faruq, dipanggil Faruq. Ketika itu apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an? Baiklah kalau tak ada yang mengaku, aku akan cari sampai dapat. Aku akan cari sampai dapat. Kata sahabat, macam mana kau nak cari wahai Umar? Masya Allah. Bukan susah. Kejap lagi bila masuk waktu, pasti yang kentut tak ada wuduk. Masya Allah. Yang kentut tu tak ada uduk, jadi dia akan pergi ambil uduk. Jadi aku tahu siapa yang kentut tu. Masya Allah. Sahabat yang kentut tadi dah nervous dah. Allahu Akbar. Macam mana gaya nak selamat ni? InsyaAllah. Hingga sampai habis waktu kuliah Nabi dan waktu solat telah masuk, Nabi pun berdiri. Apa kata Nabi SAW? Hayya ya sahib, marilah sekaliannya kita berwuduk kembali. InsyaAllah.
Marilah kita berwuduk kembali. Melihatkan Nabi pergi ambil wuduk, sahabat semua bangun ikut pergi ambil wuduk. Jadi tertutuplah aib seorang laki-laki tadi yang dicari oleh Umar. Sampai akhir hayat Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak jumpa siapa yang kentut tu. Masya-Allah. Itu dalam menyembunyikan aib orang. Jadi itu sebab dalam hadis ni Nabi SAW begitu marah dengan kelakuan orang yang cuba membuka aib orang, menjatuhkan orang, kemudian mengumpat mengata akan orang tadi, hingga disebutkan mereka itu tadi adalah salah satu kelompok yang mengalami azab ketika malam Lailatul Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi nampak kelompok dosa macam ni ada. Oh, benda ni dosa berat hingga dipertuntunkan kepada baginda Nabi SAW. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fal ghibatu asyaddu min salasina zaniyatan fil Islam, kadzalika waraddal khabaru. Maksudnya, maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina di dalam Islam. Demikianlah sudah warid datang daripada dalam hadis Nabi SAW. Imam Ghazali kata, orang yang mengumpat ini tadi lebih dahsyat tanggungjawabnya dan lebih besar dosanya berbanding orang Islam yang telah berzina sebanyak 30 kali. 30 kali itu berzina kan? Bayanglah satu kali zina, kalau dia itu orang yang belum berkahwin, 100 sebat. 80 ke 100 sebat, insya-Allah. Kalau 30 kali berapa banyak sebat? Disebutkan dan sahabat Nabi dulu ada yang kena dengan 80 sebatan meninggal. Kena 80 sebatan meninggal. Masya-Allah tabarakallah taala. Kalau 30 kali zina, lebih banyak gandaan dia. Tapi Imam Ghazali kata apa? Sesungguhnya ada perbuatan yang lebih teruk daripada itu, iaitu mengumpat. Masya-Allah taala. Ini warid dengan hadis yang kita baca, kata iyyakum wal ghibah. Iyyaka bil ghibah. Jauhi oleh kamu akan ghibah itu tadi. Maka dan makna mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia. Jadi kita sebut umpat. Umpat ni apa dia? Definisi umpat ataupun makna umpat. Umpat itu maknanya ialah bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya. Itu maksud dia. Jadi umpat itu ialah barang yang tidak digemari, tak disukai oleh tuan badan jika disebutkan kepada orang lain. Walaupun barang yang disebut itu ialah barang baik. Orang sebut dia ni orang soleh, warak. Kau jangan cakap macam tu. Mana dia tak suka. Bila barang yang dia tak suka untuk dikhabarkan kepada orang lain, itu boleh termasuk dalam definisi umpat. Jika tak redha kepada tuan badan tadi akan perkataan yang nak diceritakan. Sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya atau bangsanya atau barang sebagainya. Apa saja. Baik pun kita mengatakan tentang kekurangan pada badannya. Dia tu mungkin tak maaf dengan izin, dia pendek, dia tinggi, dia gemuk, dia bulat, dia kecut, dia kering. Tu dia tak suka. Tapi orang kita minta maaf benda macam ni dia boleh jadi nickname. Masya-Allah tabarakallah taala. Mat mana? Mat keren kata dia, masya-Allah. Sebab orang tu keren. Masya-Allah taala, masya-Allah. Disebutnya begitu. Ataupun kamu menyebut kekurangan akan daripada perkataannya. Mungkin orang tu pelat huruf R atau pelat huruf S atau pelat daripada bercakap, ataupun boleh jadi dia sengau, minta maaf ataupun dia bercakap tadi garau. Perkataan itu dia tak suka kalau orang sebut dia, pun ngumpat juga. Ataupun perbuatannya atau kelakuan dia tadi, cara kelakuan dia tak suka diceritakan kepada orang lain. Katalah si fulan ini ada satu tabiat yang mungkin tabiat tu dia tak boleh tinggalkan, tapi dia tak nak orang tahu tabiat tu. Contoh, minta maaf dengan izin ni contoh saja. Apa dia tidur air liur meleleh, kata masya-Allah. Memang tabiat tu ialah tabiat jelek dan dia tak boleh tinggal benda tu. Setiap kali tidur meleleh air liur. Ni orang ni tengok, dia pun cerita pada orang perbuatan orang tadi, kelakuan orang tadi. Maka itu adalah mengumpatnya juga. Atau agamanya pun tak boleh. Dok sembang si fulan tu tak kerti sembahyang tu. Tu si fulan tu tak pernah datang masjid. Si fulan tu tak gini, tak bayar zakat. Jangan cerita tentang agama orang.
Taala. Kalau dia tak sembahyang, perlu kita cerita pada orang? Tak, kita perlu jumpa dia, panggil dia datang masjid. Itu yang paling betulnya. Taala. Kalau kita cerita dengan orang ni, adakah berlaku perubahan kepada si fulan? Tak juga berlaku perubahan. Tu sebab Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala merupakan Syekh Azhar yang mengarang sebuah kitab namanya Fiqhus Sirah. Al-Ghazali mengatakan dalam pengajian dia ada seorang tanya. Kebetulan dalam majlis itu ada seorang laki-laki yang tak pernah sembahyang. Dia tak sembahyang dulu, tapi mungkin sinar hidayah telah sampai ke dalam hatinya. Dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk dalam majlis. Ada satu orang ni memang kaki masjid ni dia dah aim dah. Ada orang pergi masjid, orang tak pergi masjid, dia dah hafal dah. Dia ada senarai list orang masuk keluar masjid tu. Allah Taala. Ini fulan memang tak pernah pergi masjid ni, masya-Allah. Ini fulan memang tak pernah nampak mana-mana masjid dalam daerah kita ni, tak pernah nampak muka dia ni. Ini orang tak sembahyang punya orang. Allah Taala. Lalu dia pun bertanya, Syekh Ghazali tengah mengajar dan Syekh Ghazali mengatakan, "Ayu soal, ada soalan?" Dia pun angkat tangan, insya-Allah. Dia mengajukan soalan, "Ya Syekh, apakah hukumnya orang meninggalkan sembahyang?" Masya-Allah. Dengan niat Syekh hentam terus, nanti bagi kata pukulan, kata orang bagi pukulan sedah dua pada orang yang tak sembahyang ni. Insya-Allah tabarakallah taala. Dia berharap Syekh tadi kata orang tak sembahyang berdosa, masuk neraka, haram. Dia nak yang itu. Insya-Allah taala. Niatnya nak menyakiti orang yang ada di dalam tu. Tapi bagaimana himmahnya atau hikmahnya Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia mengatakan hukum bagi orang yang meninggalkan sembahyang itu adalah engkau pimpin tangannya bawa ke masjid. Itu yang betulnya. Masya-Allah. Bukan kau ceritakan tentang kekurangan dia, bukan kau ceritakan tentang kejelekan agamanya, tapi apa peranan engkau ketika mana berhadapan dengan orang yang tak sembahyang ni? Bagaimana kelakuan kamu ketika kamu bertemu dengan orang yang tak sembahyang ni? Apakah pernah kamu mengajak dia pergi sembahyang? Apakah pernah kamu mempelawa dia dengan kata, "Jom kita ke masjid"? Masya-Allah. Kadang perkataan ini dia rasa lebih malu untuk dikatakan daripada mengumpat orang. Mengumpat seronok aja, tapi ngajak orang masjid, malu aku. Dia nak pergi-pergilah. Kalau tak nak pergi, sudah. Masya-Allah. Dia terasa lagu tu. Masya-Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jangan diumpat, jangan diceritakan kekurangan atau kecacatan agamanya. Itu dia, Masya-Allah. Tapi tindakan kita dalam menyeru kepada agama tu dianjurkan. Cuma bukan kita cerita pada orang, "Oh tu dia selama hidup tak pernah sembahyang." Jangan kita cerita macam tu. Tapi kita cerita tindakan kita terhadap orang tak sembahyang tadi dengan cara mendatanginya, menasihatinya, memberikan kalam taujihat ataupun semangat untuk dia kembali kepada agama, ataupun dunianya. Jangan cerita tentang dunianya. Si fulan tu miskin, bapaknya dulu pun miskin, atuknya orang kaya tapi kebetulan bapaknya kaki jut. Dia cerita tentang kekurangan harta dunianya si fulan. Dulu dia orang kaya disebabkan suka main judi, kalah dia, miskin jatuhnya. Insya-Allah taala dulu dia orang miskin, sekarang dia orang kaya. Pun jangan cerita tentang harta dunianya. Dimaksud dunia di sini apa dia? Termasuk juga anak-anaknya, isterinya, pemilikannya. Jangan jadi bahan bualan dalam mulut-mulut kita. Atau kainnya, kain ni mana apa, atau pakaiannya. Dia tu orang kaya bilioner tapi pakai baju pagoda kan pelekat je. Apa terpulang dia nak pakai apa? Badan dia. Allah Taala anhu. Masya-Allah. Ataupun orang tu miskin tapi pakaiannya branded, kata masya-Allah. Orang ni betul kata pepatah Perak, biar papai asal bergaya. Masya-Allah Allah Taala anhu. Nak begitu, masya-Allah. Terpulang suka hati dia nak pakai apa, asalkan selama pakaiannya itu tadi menepati maqasid ataupun menetapkan atau hukum syariatnya kena. Tak mendedahkan aurat, jangan diumpat. Ataupun rumahnya. Ni kadang pun je buruklah rumah dia. InsyaAllah. Dia cerita dengan orang, aku pergi rumah dia. Itu sebab apa nak buruknya dalamnya, ya Allah. Berterabur kata dia. Kalau sampai ke belah lambu, masuk rumah pepak lerak kata dia, masya-Allah taala. Mudah macam sangkau ayam kata dia, masya-Allah taala. Jangan ceritakan. Hatta jika seseorang tidak mengizini kita melihat dalam rumahnya juga haram intai. Kan ada orang kadang-kadang jenis bagi salam, Assalamualaikum, tapi matanya tu tengok dalam rumah orang. Ni hukumnya haram. Tak boleh kita melihat rumah orang tanpa izinnya tuan rumah. Masya-Allah.
Ada pandangan yang syadid, saya sebutkan yang syadid. Ada setengah ulama mengatakan jika yang demikian rupa dan tidak diredai oleh orang yang punya rumah, orang punya rumah tak reda dia tu tengok dalam rumah, boleh dicungkil matanya kembali. Sampai begitu sekali. Mana tak boleh kita nak mengintai-ngintai dalam rumah orang. Boleh jadi dalamnya ada aurat isteri dia, aurat anak-anak dia, ataupun ada aib dalam rumahnya yang tak patut dilihat oleh orang. Jadi tak boleh kita nak menceritakan sifat rumahnya, rumah kecil ke besar ke buruk ke lawa ke bersepah ke tersusun ke, jangan ceritakan itu barang dalam rumahnya si fulan. Ataupun binatangnya, binatangnya pun jangan kita cerita dia tu bela kambing tak pernah gemuk pun, nak cerita. Dia tu ada ayam asyik mati aja, masya-Allah tabarakallah taala. Dia bela kucing kuah keding dalam rumah, jangan ceritakan barang dia. Baik. Atau bangsanya, ni Masya Allah, bila sebut tentang bangsa ni mana apa, keluarganya, keturunannya, nasabnya. Masya Allah. Kita kalau ada orang Bangladesh datang, kita kata tengok Bangla tu, tengok Bangla tu, Bangla sini kejap, Masya Allah. Kalau orang India, tengok India tu, tengok Cina tu. Tapi pernah tak kita ada orang tengok Melayu tu? Masya Allah. Jarang, kerana kita rasa dengan menyebut kalimat tu terasa macam mengata bangsa kita. Tak. Hakikat sebenarnya jangan kita ceritakan bangsa di sini yang mana yang mencemar bangsa ni, itu menceritakan kelemahan bangsa tu. Keburukan. Tengok tentera Mongol, kelemahan dia ialah ini. Jangan kita ceritakan gitu, masya-Allah. Ataupun barang sebagainya, apa-apa punlah tentang jelek jangan cerita. Maka sekalian yang demikian itu dinamakan mengumpat, lagi zalim. Dan jika yang engkau sebut itu benar sekalipun, ni kata dia terima dah situ, walaupun kita cakap tu benda betul, itu perbuatan zalim. Zalim lawan dia apa? Adil. Apa maksud adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim tu lawan pada adil, apa maksud zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tak kena pada tempat dia. Sepatutnya botol air ni duduk dalam gelas, saya pergi tuang air ni dalam kepiah, tak kena, zalim lah namanya tu. Masya-Allah taala. Tu sebab semua atas kelakuan-kelakuan baik ataupun buruk ini terbimbing dia dengan sebab ada ilmu. Ini sebelum kita tangguh, saya nak cerita satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani dia bercerita. Dia kata apa? Dia ni merupakan ulama Syria. Sesungguhnya di bumi Syria ni ada satu negeri yang dinamakan sebagai Damaskus. Orang Arab panggil Dimash. Damaskus, Damsyik. Arab sebut Damsyik atau Dimash, Damaskus. Dalam daerah atau negeri Damaskus ni ada satu tanah perkuburan awliya, yang nama tanah perkuburan tu ialah Dahdah. Perkuburan Dahdah. Kalau di Hadral Maut Yaman, perkuburan awliya mereka, para orang alim mereka namanya Zambal. Ni bagi negara Arab ada. Dia ada perkuburan khas. Orang-orang alim tanam dekat sini, orang-orang awam tanam dekat sini. Kalau Malaysia tak ada lagi setakat ni lah. Kita setakat ni orang alim, situ tanah perkuburan dia mati, situlah tanam juga. Masya-Allah taala. Yang ada kita ialah tanah perkuburan ataupun makam diraja ataupun pahlawan-pahlawan tu ada. Tapi di Arab tak. Di Arab mereka ada makam perkuburan orang soleh. Di Damaskus ni ada satu permakaman namanya Dahdah. Kebetulan pada suatu hari ada seorang laki-laki mati. Telah datang seorang perempuan bertemu dengan si penggali kubur untuk galikan kubur tadi. Ketika itu setelah digalikan kubur tadi, datanglah akan jenazah tadi. Bila datang jenazah itu, kemudian dikeluarkan jenazah tadi, diberikan kepada si mati. Diberikan kepada si penggali kubur. Tak mana? Diberikan pada si penggali kubur. Si penggali kubur menyambut akan mayat tadi dan dibawanya turun. Saat itu jenazah turun ke bawah, ketika itu dia melihat kubur menjadi luas seluas-luasnya. InsyaAllah. Indah seindah-indahnya daripada pandangan matanya, dia tak pernah nampak kecantikan seindah itu. Lalu dia dapati ada dua makhluk Allah menunggang kuda. Dua daripada makhluk Allah menunggang kuda dalam liang kubur. Ni cerita liang kubur ni. Ketika itu mengambil mayat tadi dan pergi. Si penggali kubur mati. Minta maaf. Si penggali kubur tadi pingsan kerana orang mati tadi telah dibawa pergi. Pingsan dia. Lalu orang-orang yang berada di kawasan Damaskus tadi datang ke penggali kubur dan renjiskan ia dengan air. Kejut balik.
Ketika itu dikatakan kepada dia, fulan, mengapa engkau pengsan? InsyaAllah. Kata dia, saat aku nak mengemumikan akan fulan itu tadi, aku melihat kubur terbentang luas menjadi riyadul jinan, menjadi taman syurga, InsyaAllah. Dan ketika itu aku mendapati ada 2 laki-laki menunggang kuda datang mengambil mayat tadi daripada aku dan berlalu pergi, InsyaAllah, dalam keadaan baik. Kata orang-orang yang ada keliling dia, sesungguhnya boleh jadi engkau ni berhalusinasi. Masya-Allah, engkau ni berhalusinasi saja ni. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Maka pada saat dan ketika itu tertutup cerita tadi. Hingga satu hari perempuan yang sama datang lagi kepada si penggali kubur, lalu mengatakan kepada si penggali kubur, galikanlah satu lubang kubur lagi. Sesungguhnya ada salah satu daripada laki-laki telah mati. Maka digalinya kubur itu. Ketika digali kubur, mayat yang kedua pun sampai, dan ketika itu diberikan kepadanya lagi. Ketika diberikan kepadanya lagi, dan ketika dia nak masukkan ke dalam kubur, kubur menjadi luas lagi. Menjadi luas, dan ketika itu berbau semerbak harum, dan ketika itu 2 penunggang kuda pun datang mengambil lagi mayat tadi. Ketika itu si fulan tak bertekad, aku tak boleh pengsan kali ni. Aku tak boleh pengsan kali ni. Hingga selesai dibawa pergi itu mayat, dan laki-laki penggali kubur naik ke atas. Dikejarnya perempuan tadi. Maka dikatakan, wahai wanita, wahai ya syekhah, hai perempuan tua, kata Masya Allah, siapakah engkau? Dan siapakah kedua orang yang engkau hantar untuk aku tanamkan di dah-dah ini? InsyaAllah. Maka kata wanita tadi, sesungguhnya aku ini adalah orang yang dirundung dengan kesempitan. Aku adalah orang susah, dan yang mati itu adalah kedua anakku. InsyaAllah. Dua-dua tu anak aku. Maka ketika itu kata penggali kubur, apa betul dua-dua tu anak engkau? Ya, dua-dua anak aku, kata Masya Allah. Sesungguhnya ketika aku menanam yang pertama, dia pun cerita. Bila sampai yang kedua pun begitu juga. Bolehkah engkau beritahu kepada aku apakah amalan yang dilakukan oleh kedua anakmu sehingga begitu ganjaran pembalikan dia kepada Allah Ta'ala? Apa kata Syekh Hisham Al-Burhani? Dia kata, sesungguhnya anak yang pertama meninggal dunia itu, yang pertama meninggal itu ialah seorang penuntut ilmu. Dia sangat mencintai ilmu, dia sangat bertungkus lumus dalam menuntut ilmu, insyaallah. Sedangkan anak yang kedua pula itu adalah seorang daripada peniaga ataupun tukang. Dia tukang. Jadi hasil daripada duit bertukang itu tadi diberikan kepada abangnya untuk menuntut ilmu. Dia tanggung abang dia nak mengaji. Abang nak mengaji, pergi aku bayar, kata Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Jadi kerana sumbangan si adik tadi, abang dapat mengaji. Hingga akhir hayat kedua-duanya Allah Ta'ala bagi ganjaran syurga. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Kan kepercayaan ini dalam surah Yasin pun sebut begitu kan. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dkhulil jannah. Qulil telah berkata malaikat, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga Allah Ta'ala. Qila dkhulil jannah. Maka ketika itu tanya akan orang ini tadi, sesungguhnya dia kata, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan sebab apa ya Allah masukkan aku dalam syurga? Bima ghafara li, sebab apa Allah Ta'ala ampun aku? Apa barang yang menyebabkan Allah ampunkan aku? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani, dan dia jadikan aku pula minal mukramin, daripada kalangan orang yang mulia. Ketika itu penggali kubur meninggalkan kubur, dia pergi ke Masjid At-Taqwa. Bukan Masjid At-Taqwa pada tembak, minta mana? Masjid At-Taubah, namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ni ada seorang syekh di situ, namanya Syekh Sa'id Al-Burhani, iaitu moyang kepada Syekh Hisham Al-Burhani tadi. Yang bercerita ni Syekh Hisham Burhani, dia cerita moyang dia dulu didatangi oleh penggali kubur ni. Lalu dia pun bercerita demikian rupa, dia datang nak mengaji ilmu. InsyaAllah, bila dia datang nak mengaji ilmu, Syekh kata, sekarang umur kau berapa? 45 masuk 50 dah juga, 45 ke 50 tahun, insyaAllah. Dia tanya, selama 45 tahun tu apa yang kau buat? InsyaAllah. Maka diceritakan kelalaian dia. Kata Syekh, udah ganti, tak payah cerita benda tu, majulah kamu ke depan dengan mengaji. Benda pertama yang dia mengaji apa dia? Matan Al-Jurumiyah. Jurumiyah dia mengaji. Dia orang Arab, dia mengaji Jurumiyah dulu. InsyaAllah, mengaji hinggalah beliau itu tadi dikenali, dihafal matan. Siapakah beliau penggali kubur ni? Nama dia Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Syekh Abdul Rahman Al-Haffar ni ulama besar di Syria.
Asalnya beliau ini adalah penggali kubur yang mendapat hidayah daripada Allah dengan sebab menanam dua orang yang rajin untuk datang ilmu. Yang pertama rajin datang ilmu, yang kedua rajin sponsor orang nuntut ilmu ni. Masya-Allah. Maka ketika itu Abdul Rahman Al-Haffar ini tadi, seluruh keturunan dia ke bawah jadi ulama belaka. Hingga keturunan dia yang masih hidup dia dipanggil sebagai Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Masya-Allah. Syekh Abdul Razak Al-Haffar mempunyai moyang namanya Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Asal seorang penggali kubur yang jahil, yang tak tahu apa-apa, langsung mengaji basic jurumiyah balik. Bukan kerana saya dah tua ustaz, mana dah nak mengaji, kita kecil terus kita besar lah kita. Tak ada begitu. Syekh Izz Abdul Salam, beliau mula mendapat hidayah untuk mengaji ilmu, baru nak kenal huruf-huruf hijaiyah tu, baru nak kenal mengaji balik 40 tahun umur dia. Tetapi siapakah Syekh Izz Abdul Salam? Beliau sultanul ulama. Bila dia betul-betul nak berubah, dia berubah betul-betul, datang mengaji. Masya-Allah Ta'ala, dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Itu sebenarnya kelebihan mulut, kelebihan lisan dengan telinga kita tadi, menceritakan tentang ilmu, mendengar tentang ilmu. Ya, Masya Allah. Semoga yang demikian itu tadi menambah semangat kita untuk menuntut ilmu, kerana ganjaran bagi mereka itu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi itulah makna mengumpat tadi, suatu perkara yang zalim, yang bersalahan dengan adil. Jadi janganlah kita cerita tentang orang. Tetapi bukanlah keseluruhan mengumpat tu tak boleh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Ihya Ulumuddin, kemudian dinaqalkan melalui kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin. Apa dia? Syahdan, terkadang mengumpat itu diharuskan oleh syarak jika membawa maslahat kepada syarak, iaitulah pada 6 tempat. Ada 6 tempat boleh mengumpat. Kalau kena pada 6 tempat ni, ya, dimaafkan umpatan tadi dan tidak dikira sebagai umpat. Masya Allah. Di manakah 6 tempat itu akan kita sambung pada siri yang akan datang, insya-Allah tabarakallahu taala anhu. Jadi ayah andi bunda rahmati Allah Subhanahu taala, sekadar itu saja kita untuk malam yang mulia ini. Nanti kita akan bahas 6 tempat dibenarkan mengumpat pada siri yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Jadi sekadar itu, insya-Allah. Kalau ada soalan dan sebagainya, mungkinlah nanti kita di luar atau apa sebagainya kita akan buka insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنسى وذكر. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوة أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.